Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khususan al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut atau kama qala. Yang pertama dan utamanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan iman dan amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dapat jua kita bersama-sama pada malam yang penuh barakah dan berkat ini. Lagi kita muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh saf jatuan kuasa surau. Lagi kita muliakan seluruh para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah. Mohon ditegur kepada al-fakir yang penuh kedaifan dan kefakiran. Lagi kita sayangi ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk kita bersama-sama duduk di dalam majlis ilmu yang disebut juga sebagai taman-taman syurga Allah. Dan moga-moga perkara amalan yang kita buat ini menjadi asbab kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ayah ibu rahimallahu taala sekalian, kita akan teruskan pengajian kita, perkongsian kita pada malam ini dengan kita bersama-sama meneruskan menggunakan kitab di sebalik takbir kematian Al-Imam Ghazali rahimallahu taala. Qala musannif rahimallahu taala, pada berkata pengarang kitab kita iaitu Al-Imam rahimallahu taala, kita telah masuk pada tajuk yang seterusnya tuan-tuan ayah ibu rahimallahu taala, keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Baik, pengarang kitab kita bawa pada permulaan tuan-tuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikri hazimi lazat, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merosakkan kelazatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, rosaklah kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kamu kepadanya, lalu kamu fokus menghadapi Allah, menghadap Allah Ta'ala. Baik, musannif iaitu Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala bawa kepada kita tuan-tuan pada tajuk yang awal ni. Nabi, pengarang kitab kita bawa satu hadis. Nabi sebut apa? Aksiru min zikri hazimi lazat, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merosakkan kelazatan. Ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, kita buat misalan contohlah. Nabi suruh kita, Nabi peringat kepada kita, Nabi kata apa? Seringlah kita ingat kepada sesuatu perkara yang merosakkan kelazatan dunia, yakni matilah Nabi nak maksudkan. Tapi kita ambil contoh pada malam ini ayah ibu rahimallahu ta'ala, ya. Kalau kita menusuri hidup kita ni ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, time bila yang kita ni rasa tak seronok bila dapat nikmat?
Orang bagi makan pun rasa tak seronok. Haji ni orang nak bagi kereta pun kita kata tak, saya tak mau kereta ni. Waktu bila tuan-tuan? Waktu kita sakit, mulut kita ni tak lepas-lepas sebut kalimah Allah, Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Waktu sakit tu, ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, orang bagi makanan paling sedap pun kita tak rasa apa. Orang bagi KFC kat kita tuan-tuan, Allah, kalau KFC sebelum ni kita rasa sedap, tak apalah saya tak selera nak makan. Sebab apa? Sebab kita rasa sakit ketika itu, kan? Orang bagi kita tuan-tuan makanan favourite kita nasi ayam, kita tak kisahlah apa pun. Ketika mana kita sakit, ayah ibu rahimallahu ta'ala, orang bagi apa pun kat kita tak akan berasa beringin makan. Sebab apa? Ketika tu fikiran kita tuan-tuan, hati kita tu duk ingat bilalah boleh sembuh ni, sakit ni bilalah boleh sihat ni. Bila orang tu umur dah lanjut tuan-tuan, ya Allah, sebab sakit ni tuan-tuan boleh jadi mati dan sebagainya. Duk takut benda tu. Tapi tuan-tuan, dalam banyak-banyak perkara, kan, orang sakit kita pergi melawat kan, pergi melawat hospital, haji nah buah, tak apalah, dia kata letak tepi pun tak apa. Kan, bagi kain pelikat pun tak apalah letak tepi, bagi baju lawa pun tak apalah letak tepi tuan-tuan. Tapi ada satu benda, kalau kita bagi tuan-tuan, orang sakit pun boleh terima, boleh ambil. Haji, ni duit ni tak apalah letak bawah bantal. Tuan-tuan, duit orang sakit pun nak tuan-tuan. Orang nak mati pun nak lagi duit. Ini bahana tuan-tuan, ni disebut sebenarnya duit. Tapi bukan itu yang kita nak bahaskan pada malam ini. Ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, Nabi peringat kepada kita, Nabi suruh kepada kita untuk sering kali mengingati kematian. Mengingat-ingat satu perkara yang boleh merosakkan kelazatan dunia. Kan? Jadi musannif sebut pula di perenggan yang bawah tu, musannif kata apa dia? Maksudnya rosaklah kenikmatan-kenikmatan dengan cara kita mengingati kematian, sehingga terhenti kecenderungan kamu kepadanya kenikmatan-kenikmatan tadi, lalu kamu fokus menghadapkan diri kita, ayah ibu rahimallahu ta'ala, untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut tuan-tuan, ayah ibu rahimallahu ta'ala di dalam kitab rahsia di sebalik takbir, dirahsia di sebalik kematian, karangan Al-Imam Ghazali juga. Imam Ghazali sebut dalam kitab tu, tanda orang yang mereka ini mengingati kematian tuan-tuan, ada dua Imam Ghazali sebut. Pertama, Al-Imam Ghazali kata, seorang yang tidak seorang yang mengingati mati, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan melazimi dan mengingati empat perkara. Pertama tuan-tuan, waktu lapang. Orang yang ingat kepada mati, dia akan membuat persiapan tuan-tuan di waktu dia lapang. Makna waktu lapang di sini, waktu dia muda, waktu dia sihat, ayah ibu rahimallahu ta'ala, waktu dia ada masa untuk buat ibadat, diri dia sihat lagi untuk bangun malam dan sebagainya, maka dia akan pulun, ayah ibu rahimallahu ta'ala, amalan-amalan yang dia boleh buat. Contohnya semayang sunat, contohnya tuan-tuan bangun malam. Bila umur kita, ayah ibu rahimallahu ta'ala, dah menjangkau usia veteran ni, tuan-tuan, mula lutut sakit, mata kabur nak baca Quran. Kadang-kadang ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kena garuk tu kita ni, Allah, perasaan tu ganggu tu. Garuk bila kena tuan-tuan, macam daging kena heret tu, kan? Waktu tu, ayah ibu rahimahullah ta'ala, kita nak buat ibadat pun tak rasa manis dah, tak rasa ringan dah. Sebab apa? Sakitnya lagi, dengan perasaan kacau lagi tuan-tuan, nak kena makan ubat sebagainya. Jadi orang yang mereka nampak perkara itu, maka di usia muda, di usia waktu lapang lagi, ayah ibu rahimahullah ta'ala, mereka telah pun membuat persiapan pula dengan ibadat dan sebagainya. Sebelum sampai waktu sempit, waktu ayah ibu sakit, waktu kita tuan-tuan tak ada masa sibuk dan sebagainya, waktu kita diuji dengan kemiskinan, kefakiran dan sebagainya, maka moga-moga waktu kita senang dulu, waktu kita lapang dulu, amalan-amalan itu menjadi backup sewaktu mana kita di usia tua. Ayah ibu rahimahullah ta'ala. Yang kedua, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, waktu kita dapat nikmat sebelum kita diuji. Hari ni ayah ibu Allah Ta'ala bagi kita nikmat sihat.
Kan? Tak ada sakit apa-apa, badan sihat, bangun pagi pun cerogai, mandi pagi pun tak ada masalah. Sebelum Allah Ta'ala uji. Uji apa tuan-tuan? Sakit, aksiden, tak boleh bangun, ayah ibu. Kita tak tahu bagaimana perjalanan rentetan kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka orang yang cerdik, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi sebut orang yang cerdik, mereka membuat persiapan sebelum mereka menemui yang disebut dengan kematian. Maka dua benda tuan-tuan, pada peringkat mukadimah ni ayah ibu, sewaktu mana masa kita lapang, sewaktu mana masa kita senang, maka kita dah buat persiapan. Kalau ayah ibu rahimallahu ta'ala, di saat kita tua nanti kita tak boleh buat ibadat. Waktu kita dapat nikmat ni, ada duit, kita sedekah, kita sumbang. Sebelum ayah ibu, Allah Ta'ala uji dengan kita kefakiran, kemiskinan dan sebagainya, yang kita tak tahu. Ayah ibu, ujian yang mendatang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, waktu lapang sebelum datang waktu sempit, waktu ada nikmat sebelum datang waktu ujian. Yang kedua, Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala sebut juga di dalam kitabnya, di rahsia di sebalik kematian. Dibawa seorang ulama, tuan-tuan, ulama namanya Ad-Daqa, memberi kata-kata dia. Seorang ulama yang bernama Ad-Daqa kata, antara ciri-ciri orang yang mengingati yang disebut dengan kematian, pertama, ayah ibu rahimallahu ta'ala, mereka ini menggerakkan, ataupun ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyegerakan taubat. Setengah daripada kita tuan-tuan, kadang-kadang kita buat kesilapan, kemaksiatan, mulut kita ni kadang-kadang lupa untuk menyebut istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Okay? Jadi orang yang mereka ini melihat yang disebut dengan kematian, mereka nampak perjalanan mereka nanti, ayah ibu rahimallahu ta'ala, maka mereka silap sikit pun terus melafazkan astaghfirullahalazim. Mereka terkasar dengan orang tuan-tuan, terus menyebut astaghfirullahalazim. Jadi seorang ulama yang bernama Ad-Daqa menyatakan, orang yang mengingati kematian, mereka ini menyegerakan taubat. Silap sikit terus istighfar, silap sikit terus melakukan minta maaf dan sebagainya. Yang kedua, hati tuan-tuan, mereka ini rendah hati dan rajin bertaubat. Seperti mana Nabi SAW sebut, innallaha ta'ala la yanzuru ila syawarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tak tengok rupa parah wajah kita, tapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tengok, ayah ibu rahimallahu ta'ala, adalah hati dan juga amalan kita. Maka orang yang ada sifat tawadhu', ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, maka mereka akan merendahkan diri di saat ada orang tegur, mereka terima. Di saat mereka silap tuan-tuan, mereka setempat minta maaf. Kata guru kami, Syekh Zainul Asri hafizullah ta'ala, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala kasih pada seorang hamba tu, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala nak memuliakan seorang hamba tu, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Allah Ta'ala hantar orang kepada kita tuan-tuan untuk menegur kesilapan dan kesalahan yang bila mana kita buat. Kadang-kadang yang datang tegur tu tuan-tuan bukan orang lain, anak kita. Yang tegur kita tu tuan-tuan bukan orang lain, isteri kita. Ada sahaja teguran-teguran daripada Allah Ta'ala ketika mana kita melakukan kesilapan. Cuba pada malam ni ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merefresh balik ataupun kita bermuhasabah balik. Dalam tempoh 1 minggu ni tuan-tuan, mesti kita ada buat silap. Ada tak datang orang tegur kepada kita? Ada tak nasihat tiba datang kepada kita? Kok kita tengah scroll tuan-tuan Facebook tu, tiba-tiba kita tekan satu video tu menasihat kepada kita. Teguran daripada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia bermacam-macam bentuk, yang mana kita tak sedar dan kita kadang-kadang tak perasan. Tapi tuan-tuan, yang kita kena persoalkan pada hidup kita tuan-tuan, yang kita nak sebut pada malam ini, kadang-kadang tuan-tuan dengan maksiat yang kita buat, Allah Ta'ala tak hadirkan teguran itu tersentuh pada hati kita. Kita dengar orang kuliah tuan-tuan tiap-tiap malam, tapi tak ada satu kuliah pun yang kita terasa yang kita ni banyak dosa dengan Allah Ta'ala.
Kita dengar kuliah ni tiap-tiap malam tuan-tuan ayah ibu rahimallahu ta'ala. Tapi tiap-tiap kuliah yang kita dengar tuan-tuan, kita tak ada semangat pun nak buat amalan dengan amalan yang diajar oleh guru kita. Di sana ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena cek balik. Takut-takut tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkeinginan, tidak berkehendak kepada kita untuk mengubah kesilapan dan kekhilafan yang berada pada diri kita tadi. Jadi pada seminggu ni lah, kita ambil seminggu ni lah tuan-tuan, ada tak kadang-kadang teguran tu menegur di kita, kita tersentuh hati ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang menyebabkan kita rasa kita nak tinggalkan maksiat, yang menyebabkan kita nak berubah daripada perkara yang tak baik tadi kepada perkara yang baik, yang kita nak improve diri kita kepada kebaikan. Jadi kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, kita kena sedar dan kita kena takut. Takut-takut Allah Ta'ala tak pandang pada kita, dan kita takut-takut Allah Ta'ala membiarkan kehidupan kita dalam keadaan kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, dan kita tidak diberi hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang salah tadi. Ini yang kita takutkan. Jadi seorang ulama kata, ulama ad-Daqaq menyatakan, tanda Allah Ta'ala mula memberikan pandangan kepada kita, tuan-tuan, orang yang mengingati mati ini, mereka segera menyebut istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Hatta kadang-kadang bukan salah dia pun, tapi dia tetap tuan-tuan minta maaf, minta ampun. Kerana apa? Rendahnya hati ni, kerana takut Allah Ta'ala tuan-tuan tidak pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Jadi ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Imam Ghazali kata, rasaklah kenikmatan-kenikmatan dengan cara kita mengingati kematian, sehingga terhenti kecenderungan kamu kepadanya, lalu kamu fokus menghadap Allah Ta'ala. Bila mana ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ini antara tanda yang disebut oleh Imam Ghazali mengingati mati dengan kita tuan-tuan tidak cenderung kepada perkara-perkara nikmat-nikmat di dunia ini, sebab bersifat dengan tipu daya. Kita melupakan ataupun kita mengurangkan nikmat-nikmat yang berlebihan ini, seperti yang saya sebut sebelum ni tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan, benda tu gaji tu kita punya mungkin 60,000, 30,000 gaji kita, 6,000, banyak ribu lah gaji kita. Walaupun duit kita banyak, tapi keperluan yang kita gunakan tuan-tuan mengikut keperluan yang sepatutnya kita guna. Kerana tuan-tuan, nikmat yang berlebihan kita guna semua akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di akhirat. Jadi dengan kita mengingati mati akan menyebabkan tuan-tuan nikmat-nikmat yang berada di sekeliling kita tadi menjadi tawar. Seperti saya buat contoh tadi lah, bila mana kita sakit ayah ibu, orang bagi makan sedap macam mana pun tuan-tuan, kita tak berkeinginan. Sebab apa? Sebabnya ketika itu ayah ibu sedang sakit, tak ingat dah duk fikir apa dia, duk fikir nasihat ni. Begitulah orang yang Allah Ta'ala tajallikan kepada dia, orang yang Allah Ta'ala beri nampak kepada dia bahawa kematian tu sangat hampir kepada dia tuan-tuan, nikmat-nikmat dunia yang berada di sekeliling ni dia nampak biasa-biasa je tuan-tuan. Yang dia kena kecapi adalah bagaimana dia nak selamat daripada kehidupan dunia yang penuh fata morgana ini. Akhirnya tuan-tuan, Imam Ghazali kata apa? Lalu kamu akan fokus menghadap Allah Ta'ala. Ini yang kita tengok tuan-tuan, orang yang bila mana Allah Ta'ala dah buka tajalli dalam diri dia tuan-tuan, Allah pulung sungguh ibadat. Duit ni tak berkira, sedekah sana sini dan sebagainya. Sebab apa? Dia nampak dah kematian yang akan dihadapi inilah yang akan menjadi tuan-tuan peguam kepada dia nanti di akhirat kelak. Lalu Imam Ghazali bawa lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau ta'lamu bahaimu min mauti ma ya'lamu ibnu Adam ma akaltum minha samina." Apa dia? Seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti mana yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang maut, nescaya kamu tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripada ini. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi. Ayah ibu, orang yang bila mana mereka nampak sakarat itu, mereka akan membuat persiapan ni sungguh-sungguh.
Tuan-tuan, pada malam ni saya nak tanya, waktu bila mata kita ni terbeliak? Ada tiga keadaan waktu mata kita ni terbeliak. Pertama, tuan-tuan, waktu mata kita ni terbeliak sungguh, tuan-tuan, waktu aksiden. Kan? Waktu aksiden nak berlanggar depan kereta tu aksiden, mata ni terbeliak luas, tuan-tuan, kerana takut. Waktu yang kedua, mata kita terbeliak sungguh, tuan-tuan, waktu tengok perempuan seksi. Terbeliak sungguh. Sebab apa? Tak tengok rugi. Kan? Orang kata tengok kali pertama tak apa. Terbeliak juga mata. Waktu yang ketiga, ayah ibu rahimallahu ta'ala, mata kita ni terbeliak sungguh, tuan-tuan, ketika mana saat sakarat datang kepada kita. Ketika itu Allah Ta'ala mentajallikan keadaan-keadaan yang akan kita hadapi. Ke mana tempat kita akan pergi, tuan-tuan? Antara ke syurga ataupun ke neraka. Allah Ta'ala nampak akan ketika itu. Itu yang mata bila mana sakarat sedang hampir kepada seseorang, tuan-tuan, mata terbeliak. Jantung duk-dak. Kerana dia nampak kalau neraka tempat dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala terjalikan keadaan neraka ketika itu. Kalau syurga ketika dia nampak, Allah Ta'ala terjalikan keadaan syurga ketika itu. Dan Allah Ta'ala memperlihatkan keadaan sebelum ini yang mereka telah lakukan. Kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan. Duk-dak. Yang ini pun Allah Ta'ala tunjuk. Yang ini pun Allah Ta'ala tunjuk. Allah bagi perlihat kepada orang yang sedang sakarat itu kesilapan-kesilapan yang mereka telah lakukan. Terbeliak mata mereka kerana takut yang azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan timpukan kepada mereka, tuan-tuan. Allah ketika itu, tuan-tuan, ketika itu mata terbeliak sungguh. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bagaimana saat dan ketikanya bila mana kita ini sedang sakarat, barulah kita nampak ayah ibu rahimallahu ta'ala amalan-amalan yang rugilah sebelum ni, tuan-tuan, kita tak buat, kita tak kumpul ibadat. Maka ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sebelum sakarat itu datang, maka kita buat persiapan. Sebelum mata kita terbeliak kali yang ketiga, iaitu sakarat itu datang, maka jagalah pandangan-pandangan kita dengan kita banyak membaca Quran, dengan kita menjaga pandangan-pandangan kita dengan kita pandang benda yang baik dan sebagainya. Seterusnya, musannif pengarang kitab kita bawa juga hadis yang seterusnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada?" Aisyah, isteri Nabi SAW, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama dengan para syuhada?" Tuan-tuan, lalu baginda Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ya, na'am, ada." Iaitu orang-orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Nabi kata betul ada Aisyah orang yang akan dikumpul dengan para syuhada, iaitu orang yang mengingati mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Tuan-tuan, sebelum kita cerita tentang hadis itu, ayah ibu rahimallahu ta'ala, Aisyah kata kepada Rasulullah, adakah orang yang akan dikumpulkan dengan para syuhada? Apa dia maksud syuhada ni, tuan-tuan? Syuhada ni, tuan-tuan, adalah orang-orang yang mati syahid. Kan? Syuhada asal perkataan dia syahid. Orang yang mati syahid di dalam medan peperangan. Cuma ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, orang yang syahid ini bukan sahaja yang mati di dalam peperangan sahaja. Orang yang mati syahid ini bukanlah orang yang mati di dalam peperangan sahaja. Disebut di dalam satu hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ada 5 yang disebut orang yang mati syahid ini, tuan-tuan. Pertamanya, orang yang mati syahid ini, ayah ibu rahimallahu ta'ala, orang yang mati dalam keadaan, tuan-tuan, orang yang mati kerana terkena wabak penyakit taun, tuan-tuan, dan sebagainya. Yang kedua, iaitu sakit perut, kan? Yang ketiga ni dalam hadis sebut. Yang ketiga, tuan-tuan, orang yang mati tenggelam, lemah di laut dan sebagainya. Yang keempat, iaitu orang yang mati akibat keruntuhan bangunan.
Dan yang terakhir, yang kelima, yakni orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala, menegakkan agama Allah Ta'ala dengan niat yang ikhlas betul-betul, bukan niat kerana ada asbab yang lain. Lima yang disebut dengan orang yang mati syahid ini. Syahid, tuan-tuan, asal perkataan dia syahada, yakni orang yang menyaksikan. Orang yang menyaksikan. Itu yang disebut dengan syuhada. Sedikit knowledge kita berkaitan dengan syuhada tadi dah. Namun tuan-tuan, Nabi kata ya ada orang yang ingat kepada kematian sebanyak 21 kali. Alasan keutamaan ini ialah kerana ingat kematian secara automatik akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai daripada mengingat kematian akan mendorong untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, alasannya katanya Imam Ghazali kerana ingat kematian secara automatik akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia. Orang yang ingat kematian, dia akan rasa tawar dengan dunia ni. Seperti saya sebut tadilah, bila kita sakit, kita takkan gemar dengan makanan yang sedap. Begitu juga orang yang Allah Ta'ala tajalikan, tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut sebelum ni, dunia ni umpama bangkai tadi. Dia nampak dah dunia ni tak seronok. Maka orang yang macam ni, ayah ibu rahimallahu ta'ala, mereka merasakan dunia ni seperti mana, tuan-tuan, tipu daya semata-mata. Inilah ayah ibu, bila mana Allah Ta'ala terjadikan orang ni, dia nampak dunia ni seumpama bangkai, dia tak rasa seronok dah. Walaupun dia duit banyak, tuan-tuan, dia guna berpada-pada. Walaupun, tuan-tuan, dia boleh buat macam-macam, tapi dia tetap berhati-hati dalam mereka ini melaksanakan apa-apa juga yang mereka lakukan sewaktu mana berada di atas dunia ni. Ingat? Jadi, orang yang nampak kematian ni, maka dia akan buat persiapan. Dia kata, Ustaz, wali-wali tak apalah, mereka ni dah makan tinggi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita boleh tengok dalam surah Yunus ayat 63. Allah kata, ciri wali ni alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua rukun untuk menjadi wali. Pertama, tuan-tuan, beriman. Yang kedua, yakni orang yang bertakwa. Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Cuma ulama memberikan perbahasan. Tuan-tuan, antara orang beriman dan bertakwa ni pun sudah disebut sebagai wali Allah Ta'ala. Cuma ulama memberikan perbahasan kepada tiga manusia. Pertama, orang beriman tapi tidak bertakwa. Dengan mana mereka ni beriman tapi masih lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, kan? Masih lagi buat dosa dan sebagainya. Doa mereka ni bukanlah Allah Ta'ala tak terima, mungkin ada lapisan-lapisan dan sebagainya. Yang kedua, tuan-tuan, beriman dan mereka bertakwa, mereka buat segala benda yang Allah Ta'ala suruh dan mereka tinggal segala benda yang Allah Ta'ala larang. Doa ini, tuan-tuan, orang yang kedua ni, insya-Allah Allah Ta'ala dengar. Adapun yang ketiga, Nabi sebut, tuan-tuan, orang yang ketiga ini lebih makbul doanya, iaitu orang yang sentiasa berada di barisan hadapan melaksanakan ubudiyah, ibadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Ustaz cerita tahajud sedemikian, dialah orang pertama, ayah ibu rahimallahu ta'ala, yang melaksanakan ibadat-ibadat tersebut. Dia tak kira dah letih dan sebagainya. Kenapa jadi sedemikian? Ketika itu Allah Ta'ala dah beri kemanisan dalam dia melaksanakan ibadat. Dah tak nampak dah, tuan-tuan, letihnya baca Quran, dah tak rasa dah letihnya sembahyang sunat. Sebab apa? Allah Ta'ala tajalikan keadaan kemanisan buat ibadat tersebut. Tu yang kita nampak, tuan-tuan, lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah beri kemanisan. Bila orang ni dia rasa tak manis dengan ibadat ni, ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, itu yang dia tak rasa seronok, kan? Semayang tak rasa seronok, kan? Baca Quran tak rasa seronok. Tapi bila kepada perkara maksiat, tuan-tuan, tengok cerita cekera rama, tak tahulah apa dia lagi, tuan-tuan, drama sana, drama sini dan sebagainya. Kepada perkara yang lara ni, tuan-tuan, dia berasa seronok. Duduk kedai minum, tuan-tuan, berjam-jam tak rasa apa, kan? Bukan cerita apa pun, cerita tak faedah apa. Saya ingat kuliah subuh Tok Guru, tuan-tuan, baru-baru ni Tok Guru cerita, orang dah tua-tua ni bukan buat apa pun, duduk kedai kopi, duduk sembang merapu, kan? Ada satu cerita tu, tuan-tuan,
Dulu-dulu orang punya cerita. Dulu-dulu orang punya cerita. Dia kata, dia cerita dengan kawan dia, aku ni satu hari pergi panjat pokok, tinggilah pokok. Allah, tinggi. Aku nak turun tak boleh. Dia cerita dia panjat pokok, nak turun tak boleh. Akhirnya dia kata, aku balik rumah ambil tangga, aku turun. Tuan-tuan, apa faedah? Apa cerita macam tu, tuan-tuan? Ini kadang-kadang ayah ibu rahimallahu ta'ala cerita-cerita yang mana tidak memberikan kebaikan kepada kita, yang tidak memberikan manfaat kepada kita, untuk kita ni melaksanakan ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah kebaikan kepada kita, untuk kita mempersiapkan diri kita kepada kematian. Lebih baik kita, tuan-tuan, kita memikirkan bagaimana ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak membuat persiapan untuk kita bertemu dengan kematian. Jadi daripada kita ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala duduk kedai kopi, tak dapat apa-apa, baca surat khabar sampai, tuan-tuan, surat khabar tu daripada surat depan sampai surat belakang, tender kantin sekolah pun dibaca ni, tak ada kena mengenakan. Lebih baik kita memperbanyakkan istighfar. Tuan-tuan, orang yang melazimi istighfar ni, Allah Ta'ala beri kepada mereka ketenangan. Istighfar ni, tuan-tuan, dia pendek dia, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Walaupun pendek pada perkataan, tapi dia berat kepada tindakan dan perlakuan. Orang yang dapat istighfar ni, tuan-tuan, mesti membersihkan hati dia. Dengan apa dia, tuan-tuan? Kadang-kadang kita orang cerita kita tak nampak, tapi cuba kita buat terus. Tapi sebelum kita buat tu, mesti kita membersihkan hati kita. Seperti kata guru kami, tuan-tuan, sebelum kita nak buat apa-apa pun amalan, tuan-tuan, kita bersih dulu perkara maksiat yang kita buat. Tinggal dulu perkara maksiat yang kita buat. Ada pun maksiat apa yang kita buat ni, tinggal dulu. Bersihkan dengan istighfar. Basuh dengan istighfar. Contohlah, tuan-tuan, dalam bekas minuman kita, tuan-tuan, dalam tu ada macam-macam benda. Ada tek cicak, tek burung, sebagai nak tahi ada dalam tu, tuan-tuan. Kita nak tahu air fresh orange. Zikir tu sebenarnya lazat. Sembahyang sunat tu sebenarnya lazat, tuan-tuan. Baca Quran tu sebenarnya lazat. Tetapi menjadikan tak lazat tadi kerana banyaknya perkara yang kotor berada di dalam hati kita, menyebabkan lazat. Jadi macam mana kita nak menjadikan amalan-amalan yang kita buat ini menjadi lazat, dengan kita membersihkan, tuan-tuan, takungan hati kita daripada benda-benda yang kotor. Benda-benda yang kotor tu apa? Iaitu perkara maksiat, perkara dosa yang kita buat. Tuan-tuan, pertama disebut oleh ulama, stop betul-betul maksiat yang kita lakukan. Tak boleh, tuan-tuan. Saya dah sebut pada pertemuan yang lepas, tuan-tuan, ibadat dengan maksiat tak boleh campur. Seperti mana saya buat contoh dalam pertemuan yang lepas, tuan-tuan, kita ni kutuk mak kita masak tak sedar, komplain mak kita langsir tak lawa, lepas tu kita nak balik, kita bagi 100 kat mak kita. Agak-agak mak kita nak terima, tak mahu, tuan-tuan. Duit bukan segala-galanya bagi seorang ibu. Seorang ibu nak anak dia sayang kat dia dengan cakap dia. Begitu juga dengan hati kita, tuan-tuan. Kita sibuk rasa kenapalah sembahyang tak rasa sedap, zikir tak rasa sedap, tuan-tuan, kerana takungan hati kita kotor, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak bersihkan takungan hati daripada kekotoran tadi? Pertama sekali mesti stop dulu maksiat. Yang kedua, lazimkan diri kita dengan perbanyak istighfar. Bersih hati dia. Tersebut dalam, tuan-tuan, kitab, sekali kita istighfar, satu bintik hitam Allah Ta'ala hilangkan dalam hati kita. Jadi perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak istighfar, tuan-tuan. Banyak istighfar. Pelan-pelan, tuan-tuan, kita cuci hati kita, pelan-pelan kita bersihkan lubuk hati kita. InsyaAllah lama-lama, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri rasa kemanisan zikir, tuan-tuan. Antara yang keduanya, tuan-tuan, dengan ulama sebut, buat satu amalan tu selama 40 hari. Tuan-tuan, kita nak bersih hati, istighfar hari-hari, 40 hari jangan tinggal. Jangan kita miss 40 hari. Okey. Saya nak cerita, tuan-tuan, manisnya ibadat tak boleh sebab kena rasa dulu. Contohlah, tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan, saya rasa garam. Tuan-tuan tak rasa masinnya garam sebab apa? Tuan-tuan tak rasa. Saya makan gula, rasa manisnya gula. Tapi tuan-tuan tak rasa sebab apa? Tuan-tuan tak makan gula tadi. Begitulah dengan ibadat. Ceritalah macam mana pun, selagi kita tak cuba buat, tuan-tuan, kita takkan rasa.
Jadi nak dapat ingat mati ni, kita cerita ni memang boleh cerita tuan-tuan. Kan? Memang saya boleh cerita mati kena buat macam ni, orang yang ingat mati ni ciri-ciri sembilan. Tapi selagi mana kita tak lawan hawa nafsu buat benda tu, selagi tu kita tak rasa. Kitab kita ni habis berjilid-jilid pun tuan-tuan, selagi Allah Ta'ala tak beri taufik pada kita untuk buat, macam itulah juga kita. Jadi malam ni ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, kita dah cerita banyak siri dah. Orang yang ingat mati ni macam ni tuan-tuan, segera bertaubat, segera istighfar dan sebagainya. Malam ni nak tak nak ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, kita kena cuba lawan juga hawa nafsu kita ayah ibu, untuk sama-sama kita turun macam mana, buat usaha macam mana kita nak dapat rasa takutnya mati, dengan kita memperbanyakkan amalan sunat. Ayah ibu istighfar. Kadang-kadang tuan-tuan, orang lelaki dia ada ego ni masing-masing, tapi bila mana dibasuh dengan istighfar tuan-tuan, kita jadi orang yang tawaduk. Nabi janji dah, man tawadda'a rafa'allah. Siapa yang tawaduk, Allah angkat darjat dia. Wa man takabbara wada'allah. Siapa yang takabur, Allah Ta'ala hina dia. Maka usahakan dalam diri kita tuan-tuan, nak rasa kematian ini dekat ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, dengan kita membersihkan hati kita. Bila mana hati kita bersih, insya-Allah Allah Ta'ala tajallikan nur cahaya tuan-tuan, untuk kita sedar bahawa ayah ibu rahimallahu ta'ala, kematian itu sangat hampir kepada kita. Cuma penambahan pada malam ni tuan-tuan, saya nak bawa ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, dalam bab taubat ni tuan-tuan, antaranya lah yang banyaklah Nabi sebut, antara yang saya nak sebut tiga sahaja pada malam ni tuan-tuan, disebut di dalam kitab di sebalik takbir kematian. Nabi kata, ramai orang kata tu pernah buat, sampailah ingat, dulu dia lah yang buat aku macam ni, dulu dia lah. Jadi orang ni tuan-tuan, Nabi sebut dia belum lagi bertaubat selagi mana dia tidak tuan-tuan merelakan segala perbuatan keji yang pernah dilakukan seseorang kepada kita. Ingat tak dulu tuan-tuan, abang kita pernah curi, pernah buat zalim dengan kita, ambil reta mak kita, tinggalnya kita tinggal sekeping tanah aja. Dulu dia, adik-beradik banyak macam tu. Dulu kecil-kecil dia lah buat aku. Tengok cerita dengan anak cucu tuan sekalian, berapa ramai. Nabi sebut orang ni belum lagi bertaubat selagi mana dia tidak merelakan ayah ibu rahimallahu ta'ala kezaliman yang pernah mereka lakukan ke atas diri mereka. Kan? Itu yang pertama. Saya sebut 3 je pada malam. Yang kedua, Nabi kata tuan-tuan, orang yang belum mengubah pakaiannya, apa dia? Iaitu dia kata dia dah bertaubat dah. Nabi membahasakan orang yang belum mengubah pakaiannya, memberi maksud katanya ulama, meninggalkan perbuatan yang diharamkan dan mengubah dengan sesuatu yang dihalalkan. Apa dia tuan-tuan? Dalam hidup kita ni, kita kata kita dah bertaubat dah, tapi sekadar lafaz di mulut, tapi hati tu kadang-kadang masih lagi nak buat perkara yang apa-apa maksiat yang kita pernah lakukan lah, tuan-tuan. Jadi orang ni Nabi sebut, ini takrifan yang lebih detail, yang lebih dalam. Selalu kita dengar tuan-tuan, orang taubat ni istighfar dengan lidah, usaha tak nak tinggal lah. Ini dalam perbahasan ni Imam Ghazali membahaskan dengan lebih mendalam makna taubat tu. Itu pasal tadi tuan-tuan, Imam Ghazali kata, Nabi sebut dalam hadis yang marfu', Nabi kata orang yang bertaubat, dia kata dia taubat dah, tapi dia masih lagi ingat dulu dia pernah buat zalim kat orang tu, orang ni pernah buat zalim kat dia. Nabi kata orang ni belum lagi bertaubat. Yang kedua tuan-tuan, mereka belum lagi mengubah pakaian dia. Pakaian ni memberi maksud katanya ulama, dia tuan-tuan dari sudut zahirnya kita nampak dia dah tak minum arak, contohlah minum arak, tapi hati ni masih lagi berkeinginan kalau ada peluang nak minum. Orang ni Nabi kata belum lagi bertaubat. Contoh buat misalan tadi. Yang ketiga tuan-tuan, mereka belum lagi mengubah majlis-majlisnya. Ya ini tuan-tuan, dia dulu suka kawan tuan-tuan, dulu dia beli nombor ekor. Kan? Dulu beli nombor ekor. Nabi sebut, Nabi membahasakan belum lagi mengubah majlis-majlis ni. Ya ini masih lagi berkawan dengan orang yang beli nombor ekor, masih lagi berkawan dengan orang yang boleh memberi cenderung kepada dia untuk mengulangi kesilapan maksiat yang mereka lakukan. Kawan tuan, maknanya dia masih duduk lagi dalam kelompok itu lagi. Jadi Nabi sebut perbahasan yang lebih detail dalam makna taubat ni, orang ni Nabi sebut masih lagi belum bertaubat. Itu 3 lah tuan-tuan makna taubat yang boleh kita ambil yang lebih dalam kita memberi erti taubat tadi.
dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya lalai daripada mengingati kematian, mendorong untuk tenggelam dalam kesenangan dunia. Orang yang lalai tuan-tuan dalam hidup ni, maka mereka ini akan cenderung balik mencintai kesenangan dunia. Jadi macam mana kita nak sentiasa ingat kepada kematian ini dengan kita memperbanyakkan, tuan-tuan, katanya ulama, menziarahi kubur. Dalam perbahasan dalam kitab, tuan-tuan, yang lebih dalam, ya, dulu pada awalnya Nabi larang kita untuk ziarah kubur, tetapi dalam perintah yang kemudiannya Nabi mengharuskan kita untuk menziarahi kubur. Cuma ulama memberikan, tuan-tuan, kelebihan orang yang menziarahi kubur ni, tuan-tuan, antara kelebihan bila mana kita menziarahi kubur, tuan-tuan, hati kita ni akan terus ingat kepada kematian. Pertama katanya ulama, kerak kita ni, tuan-tuan, kalau amalan orang dulu-dulu, tuan-tuan, ya, saya ingat lagi katanya Ustaz Ahmad Rizam, Ahmad Rizam kata, orang dulu-dulu tiap-tiap pagi Jumaat pergi kubur. Pergi kubur tu bukan pergi saja, tuan-tuan, pergi untuk dia memuhasabah diri dia. Saya pernah dulu, tuan-tuan, ikut guru kami kuliah di Greek, masih lagi diamalkan oleh orang Greek sana. Tiap-tiap pagi Jumaat, tuan-tuan, lepas kuliah subuh pergi baca Yasin di kubur. Orang masjid semua ramai-ramai baca Yasin. Dengan seorang tok guru, saya lupa nama tok guru tu apa dia. Tiap-tiap pagi pergi baca Yasin di kubur. Sebab apa? Ulama di situ, tuan-tuan, bila ada satu tempat ulama mentarbiah masyarakat untuk kembali ingat kepada Allah Ta'ala. Bila kita pergi kubur, tuan-tuan, dia ada satu perasaan, datang aku lepas ni nak pergi sini. Tapi bila kita tak tengok kepada kubur, kita tak ziarah kubur, jangan-jangan pergi kubur, hati ni dia rasa liar, tuan-tuan. Kalau orang yang duduk majlis ilmu, kerak dengan kuliah, tak apalah, tuan-tuan. Ini kadang-kadang perlu juga kita pergi kepada ziarah kubur untuk melihat inilah keadaan yang akan kita hadapi, yang kita akan duduk selepas daripada ini. Yang kedua, tuan-tuan, hikmah kita ziarah kubur disebut oleh ulama, ayah ibu rahimallahu ta'ala sekalian, menundukkan perasaan cinta dunia kita. Sebab apa? Akhir sekali kita kumpullah nikmat dunia ni, harta dunia ni berapa banyak pun, tuan-tuan sekalian, akhirnya kita akan duduk di satu tempat yang kita takkan bawa wang, kereta, harta, rumah besar mana pun, tuan-tuan, takkan bawa. Akhirnya kita akan duduk satu liang yang mana kala jengking lah duduk situ, ular lah akan duduk situ, tuan-tuan, ulat-ulat lah akan tuan-tuan duduk bersama dengan kita nanti di sana. Jadi hikmah di sebalik kita ziarah kepada kubur ini juga antara, tuan-tuan, amalan yang boleh mengingatkan kepada kita tentang kematian. Jadi boleh juga kita usahakan dalam diri kita, ayah ibu rahimallahu ta'ala, untuk seminggu sekali kita ziarah kepada kubur. Sini Haji, kubur paling dekat di mana? Jauh juga jauh juga, susah juga. Susah-susah, tuan-tuan. Belilah apa nama tu, gambar kubur pun jadilah. Bagi kita ni ingat kepada kematian. Letak dalam bilik ni. Letak balik-balik, tuan-tuan, malam ni beli gambar kubur, letak dalam bilik. Lama teman bini kita, pasal apa ni kan dia. Malam tu juga bini dah buat, tuan-tuan, surat apa dia? Surat serah harta. Abang sebelah abang pergi serah tu harta. Takut ada bini lain kata dia, serah tu semua harta. Tuan sekali. Ingat kepada kematian. Jadi perkara itu boleh kita usahakan dalam diri kita. Lalu Nabi SAW bersabda, apa dia? Tuhfatul mu'minin al-maut. Apa dia? Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan At-Tabrani. Itu kerana dunia memang merupakan penjara bagi orang beriman. Di dalam dunia ia selalu berada dalam kesulitan kerana ia harus mengalami kerasnya siksaan batin, melatih diri untuk menaklukkan keinginan-keinginan nafsunya dan melawan syaitan. Kematian akan membebaskannya daripada siksaan tersebut. Jadi baginya itu jelas merupakan hadiah yang sangat berharga. Apa dia, tuan-tuan? Nabi kata kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang beriman. Seperti mana, tuan-tuan, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Sebab apa? Disebut, tuan-tuan, kenapa di dalam dunia ia selalu berada dalam keadaan kesulitan? Kerana ia harus mengalami kerasnya siksaan batin.
kan? Melatih diri untuk menakluk keinginan-keinginan nafsu. Siapa tak nak naik kereta mewah, tapi bila fikir balik tuan-tuan, Allah Ta'ala bersoal, tuan-tuan turun balik. Siapa tak nak rumah besar-besar tuan-tuan? Saya pun nak. Tapi bila mana kita ingat balik rumah besar, Allah Ta'ala bersoal, turun balik rumah kecil. Saya ingat kuliah subuh tuan-tuan, Tok Guru sebut, kita ni dapat nikmat, Tok Guru kata, kalau dapat nikmat banyak pun ambil sikit, dapat sikit pun ambil sikit. Saya ingatkan dapat nikmat banyak boleh ambil banyak, rupanya dapat nikmat banyak pun kena ambil sikit tuan-tuan. Dalam hidup ni macam itulah. Walaupun nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu banyak tuan-tuan, tapi oleh kerana kita ni orang beriman, ingat kepada kematian, kita mengambil sekadar keperluan. Hari ni tuan-tuan, kalau kita nak berzina dengan orang lain pun boleh, tapi kerana apa kita jaga? Sebab apa? Kita yakin bahawa setiap apa yang kita lakukan semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman, dunia seumpama penjara bagi mereka. Jadi kematianlah hadiah yang Allah Ta'ala jadikan berharga bagi orang yang beriman, kan? Al-mautu, tuan-tuan, al-maut itu merupakan jambatan kekasih bertemu kekasih. Bila mana kematian hampir kepada orang beriman, merupakan satu keseronokan, satu kenikmatan, seperti mana yang saya cerita pada pertemuan yang lepas, kan? Tuan-tuan, seorang ulama yang mana namanya Syekh Said Kutub, bila mana dia meninggal tuan-tuan, ditali gantung oleh kerana menegakkan kebenaran. Bila orang nak tengok seluarnya, keluar air mazinya kerana nampak bidadari-bidadari syurga Allah Ta'ala yang sangat lawak, cantik, menarik, tertarik kau memang debang tuan-tuan. Lawaknya, sungguh lawak. Sebab apa? Seronoknya melihat keadaan syurga. Seperti keluar bait-bait syair menyatakan, aku melihat burung berkicau-kicauan, aku melihat bidadari memanggil-manggilku ketika mana tali gantung sedang berada di leherku. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Inilah yang mana Allah Ta'ala hadiahkan kepada orang-orang yang mana ketika mana di dunia ini tuan-tuan, mereka ini melakukan pengorbanan di atas dunia yang sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, akhir sekali yang saya nak sebut pada pertemuan kali ini, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana kata guru kami, kalau kita nak makan sedap, belanjanya pun kena besar. Kita tuan-tuan nak pergi makan kedai Thailand, kedai Thailand. Kita nak makan ikan siakan, mestilah bawa RM50 ke RM100 sebab nak makan sedap. Ini bawa RM10 je. Bawa RM10, dia kata tak boleh makan ni bang, kata dia. Yang boleh roti bakar dengan fresh orange. Sebab apa? Belanja ciput. Begitu juga dalam kita nak menjadi hamba yang Allah Ta'ala sayang, nak menjadi hamba yang Allah Ta'ala kasih. Kita pun tuan-tuan, kita buat misalan lah. Kita ni, contoh kita ni tuan kedai. Dalam banyak-banyak pekerja kita yang kerja bawah kita ni tuan-tuan, ada seorang pemuda ni rajin kerja tuan-tuan, tak henti-henti, duk susun sana susun, hari-hari rajin. Kita kata mak rehat dulu, tak apa bos, saya nak buat juga. Rajinlah tuan-tuan seorang pekerja kita ni. Hujung bulan tuan-tuan, agak-agak sama ke gaji kita nak bagi dengan pekerja lain? Tak sama. Paling tidak pun tuan-tuan, kita bagi dia lebih RM50. Ataupun kita pergi mana-mana tuan-tuan, kita pergi makan, kita mesti bawa bekal dah, mat, aku beli untuk hang. Sebab hang ni rajin sangat kerja juga kedai aku. Begitulah kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tengok dalam hamba-hamba Allah Ta'ala mana yang sungguh-sungguh ni nak dekat dengan aku. Allah Ta'ala dengan kita seperti mana tuan-tuan perasaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah sebut dalam hadis kursi, aku dengan hamba-Ku seperti mana sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau kita ingat dengan Allah Ta'ala sejengkal, Allah Ta'ala ingat kepada kita sedepuk. Kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala sedepuk, Allah Ta'ala ingat kepada kita berdepa-depa, tuan-tuan. Jadi kita muhasabah balik diri kita, banyak mana kita ingat dengan Allah, banyak mana kita ni takut dengan Allah, banyak mana kita ni memperjuangkan hidup kita ni kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala nak beri syurga Allah kepada orang yang sedikit pengorbanannya untuk Allah Ta'ala. Jadi kita renung-renunglah tuan-tuan. Kalau sekadar sembahyang sunat tu pun kita malas tuan-tuan. Wajib ni lepas fardu je, wajib ni lepas modal tuan-tuan, lepas modal je cerita. Sunat ni lah yang nak top up mana-mana lompong, yang nak meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi kalau sembahyang sunat tu pun lagi tuan-tuan, ayah ibu rahimallahu ta'ala, kita tak boleh nak buat.
Bagaimana mungkin kita nak dapatkan syurga Allah yang mana Allah Ta'ala janjikan bidadari, tuan-tuan, janjikan sedemikian dan sebagainya. Jadi kita renunglah, tuan-tuan. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, Allah dengan kita seperti mana sangkaan kita dengan Allah. Semakin tinggi kita ingat kepada Allah, semakin tinggi Allah ingat kepada kita. Semakin tinggi pengorbanan kita untuk agama Allah, semakin tinggi Allah Ta'ala berikan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Kasih sayang ni bukannya Allah Ta'ala bagi kita harta banyak. Kasih sayang ni bukannya Allah Ta'ala bagi kita isteri lawa, tidak. Tapi kasih sayang Allah ni, tuan-tuan, Allah beri kita boleh buat taat, kita rasa manis dengan ibadat, kita seronok nak masuk ke dalam syurga Allah, dan hati kita seronok nak jumpa dengan Allah. Tapi bila mana kita, tuan-tuan, Allah tak kasih kepada kita, hati kita Allah sibukkan cinta kepada dunia, duit datang kepada kita banyak, tapi kita tak pernah terniat pun nak sedekahkan duit tadi. Tuan-tuan, hati kita ni hari-hari, tapi kita tak fikir tentang raih kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi hati-hati kalau hati kita, tuan-tuan, liar daripada ingat kepada syurga Allah, kita takut-takut kita, tuan-tuan, tidak berkeinginan masuk ke dalam syurga Allah kerana kita cintakan kepada dunia yang disebut sebagai barang yang sementara. Bahkan Allah Ta'ala nak beri barang yang kekal abadi, yakni syurga, tapi oleh kerana, tuan-tuan, hati kita liar kepada perkara dunia, menyebabkan, tuan-tuan, kita perasaan hati kita tak cinta kepada untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berhenti setakat itu, tuan-tuan. Kita akan sambung pertemuan yang akan datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu kafaratu likullil muslim. Tuan-tuan sekali, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersilap bicara dalam penyampaian. Moga-moga kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا الله يا فتاح يا عليم. Di malam yang penuh barakah dan berkat ini, ya Allah, kami menadah tangan kepada Engkau, ya Allah, agar Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, agar Kau sedarkan kami akan kesilapan dan kekhilafan yang pernah kami lakukan sewaktu mana kami hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bukalah pintu hidayah dan taufik ke dalam diri sanubadi kami, ya Allah, untuk kami semua melakukan ibadat kepada Engkau, ya Allah, untuk kami mentakarubkan hubungan kami kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, kami ada keluarga, ampunkan dosa keluarga kami, ya Allah. Kami ada mak ayah, ya Allah, ampunlah dosa mak ayah kami, ya Allah. Kami ada saudara-saudara kami, ampunlah dosa saudara-saudara kami, ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang ditimpa musibah, tolonglah bantu menyelesaikan musibah yang hadir dalam kehidupan saudara mara dan diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang ditimpa hutang, selesaikan hutang-hutang yang mana membabitkan diri kami dan juga saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ada di kalangan kami yang ditimpa sakit, ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah, untuk kami berseronok melaksanakan ibadat kepada Engkau, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah, dengarlah rintihan dan permintaan kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Sekian, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.